So apa yang kita dah tengok adalah okay, what is sine, cos, tangent. Lepas tu kita dah tengok, so kita dah tengok yang ni kita dah tengok sikit tapi dalam kuliah kalau tak salah saya dah cover. Okay. Okay, lepas tu ni saya highlightkan benda-benda yang penting so tolong alert. So positive angle, kita tahu first quadrant all positive, second quadrant sine positive, third quadrant tangent sahaja yang positif, fourth quadrant cos positif. Okay, ini adalah korang dah macam-macam ingat lah. All science teacher crazy lah, apalah, add sugar to coffee lah, macam-macam lah cara korang ingat. Okay, so ini sangat penting sebab solution kita akan bergantung kepada kedudukan trigo kita pada kuadran mana. Okay, so maksudnya macam sine positif ke, so kita akan tengok pada first dan second quadrant. So kalau cos positif, kita akan tengok pada first and fourth quadrant macam tu. Okay, then another one untuk negative angle pula. Okay, so kita ada dia punya macam equation dia lah, bukanlah equation, persamaan. If you have sine, angle dia negatif, so kita boleh simplify dia dengan letakkan negatif tu dekat luar untuk sine. Kalau cos, angle dia negatif, okay, cos negatif theta sama juga dengan cos theta. So macam kita hilangkan negatif pada angle. Okay, yang ini nanti korang boleh check dengan calculator lah. Kalau korang tekan calculator, for example kita tekan sin negatif 90. So value dia akan sama dengan negatif sin 90. Itu maksud dia. Okay, sama juga kalau cos, kita letak cos negatif 47. Okay. Mesti cakap kenapa 47? Tak apa, saya nak 47. So ni nilai dia akan sama dengan cos 47. Untuk cos, negatif dia kita akan hilang. Tangent akan sama dengan sin. Okay, if you have negatif pada kita punya angle, kita boleh keluarkan negatif dia jadi negatif tangent theta. Okay, so that is for negative angle. Yang ini pun wajib tahu sebab kita kadang-kadang ada beberapa soalan yang kita perlu kita perlu simplifykan dia supaya jadi positif. So that is for positive and negative angle. Lepas tu yang paling penting juga, mana dia ya? Cos squared theta plus sin squared theta equals to 1. Ni kita macam dia punya ibu formula dia. Dia punya ibu dia lah. Okay. So daripada cos squared plus sin squared equals to 1, kita boleh derive dia jadi this one. 1 plus tangent squared equals to secant squared. Okay. Divide all dengan cos squared. Lepas tu ini kejap. Divide cos squared. Okay, daripada sini ke sini, kalau kita dividekan all terms dengan sin squared theta, kita akan dapat lagi satu. So ini pun sangat penting untuk kita simplify kita punya soalan sebab sebelum kita nak solvekan kita punya equation, okay, yang bakir tu adalah untuk solving trigo tau. So sebelum kita nak selesaikan, kita kena make sure kita punya equation sebelum kita buat bakir, kita perlu make sure equation kita dalam bentuk yang simplest form. Okay, simplest form tu macam mana? Dia dalam bentuk yang kita dah tak boleh nak factorize, dia dalam bentuk multiplication, semua hasil darab. Sebab kalau daripada hasil darab tu lah kita boleh pecahkan dia. Tak apa, nanti kita akan tengok. Okay. Okay, dan kita dah tengok compound angle. Ini kita dah tengok hari tu sebelum cuti. Kita dah tengok juga, mana dia lagi? Double angle, okay. Double angle adalah derivation from compound angle sahaja. Okay, dan kita ada juga half angle. Okay, so ni adalah half angle tapi yang banyak kita akan guna adalah, okay, contohnya kita derive daripada sini Okay, so cos A So contohnya kita nak cos A over 2 equals to cos A plus 1 over 2. Sekejap, salah pula. Sekejap dia tak muat. 1 over 2 cos A plus 1 set plus minus. So ini adalah formula untuk half angle. Okay, dan kita juga ada sin A over 2. So plus minus set 1 over 2. Macam mana tadi? Okay, 1 minus cos A. Saya tukarlah. Ni lagi senang ingat kot. Cos A plus sebab itu. Okay, so yang ini yang kita akan gunakan. Dan kenapa kena ada plus minus? Sebab from square
kita akan jadikan square root kan. So kena pilih pula lah pada kuadran mana. Tapi selalunya untuk dua-dua ni kita akan ambil kuadran positif lah. Okay, bergantung kepada soalan. Okay, then kita dah tak ada dah formula. Oh yang ni, okay. Yang ini kita akan tengok kejap lagi. Saya akan terangkan sikit factor formula untuk sum to product dan juga product to sum. Okay, saya tengok sikit je dulu sebelum kita tengok kepada dia punya kegunaan dia. So basically, if we have sin, contohnya this one sin A plus cos B. Angle dia tak sama. Sebab kalau kita nak selesaikan sama ada angle dia kena sama ataupun kalau angle sama kita boleh guna double angle ke apa benda lagi satu tu compound angle tu. Okay, kalau angle dia tak sama dan dia punya expression adalah tambah ataupun tolak, kita akan tukar kepada produk. Sebab bila kita tukar kepada produk, okay, darab lagi senang untuk kita selesaikan. So this is the formula. Sin A plus sin B equals to 2 sin A plus B over 2 cos A plus minus B over 2. Okay, so ini adalah formula untuk tukar daripada sum ke produk. Sebab kalau kita buat dalam bentuk produk, lagi senang untuk kita selesaikan yang bakir tu. Okay, itu selalunya macam tu lah. Okay, lepas tu product to sum ini pula, ini adalah hasil kita rearrange je sebenarnya. Kita rearrangekan formula yang sebelah sini. Dan macam mana kita rearrange dia. Okay. This one semua jadi, ni saya nak tukar lah supaya lagi senang tengok sebenarnya. Okay, this one saya tukar kepada P. This one saya tukar kepada Q. So ni nanti akan jadi sin P cos Q. Sini. Tak apa, nanti saya akan tunjuk lagi sekali nanti. Kejap lagi. Okay. So A ni saya tukar kepada P plus Q. Yang ini akan tukar kepada P minus Q. Dan kenapa saya tukar? Sebab selalunya formula, dia bagi formula yang ni je. Tapi yang kita banyak guna adalah, kadang-kadang kita banyak guna yang ni juga. Okay, so kalau nak tukar, okay, so just rearrange sahaja. A plus B over 2 ni jadi P. So dia akan jadi 2, this one 2 sin P cos Q sama dengan sin P plus Q. Sebab A tadi saya dah tukar semua kepada P plus Q plus sin P minus Q. So bila dia jadi macam ni, kita pindahkan 2, so dia akan jadi 1 over 2 sin P plus Q plus sin P minus Q. Kalau saya ingat cara mudah dia yang ni lagi lah. Okay, nak tukar daripada sum to product, lepas tu jadikan dia product to sum. So inilah sama. Okay, sin P plus Q, saya tukar A equals to P, B equals to Q. Okay, nanti kita akan tengok contoh dia. Okay, so ni adalah factor formula. Okay, then saya nak tunjuk, so kita akan tengok balik apa yang kita dah buat sebelum ni. Okay, so for example this question, okay, solve cos theta plus 60 equals to 0.4. Ni kita just recap balik kita banyak recap hari ni sebab kita dah cuti lama. Okay, so nak solvingkan dia, first kali kita buat apa ingat lagi tak? Ingat lagi tak kita buat apa? Pemudahkan. Ni dah habis simple lah ni. Okay, Syahidah betul. Yes, kita akan tengok dia adakah dia dalam bentuk simplest form. So macam mana kita nak tengok dia dalam bentuk simplest form? Dia ada trigo dia, ada satu je. Sin ke cos ke tangent ke, dia ada satu je. So sebenarnya ni dah paling simple dah. So daripada sini kita dah boleh terus, yang ni just extra examples So kita akan boleh start dengan bakir. So find the basic angle first. So shift cos, yes, cos inverse 0.4 modulus, betul Farah? So 0.4. So sebelum tu saya tanya, mode radian ke mode degree? Degree, okay. So tekankan dekat saya, shift cos 0.4 dapat berapa mode degree? 60. 66 dapat tak? 66.42. Ya, 66.42. Jangan ambil 66 sahaja Aina. Aina tulis 66. Kita ambil paling kurang pun 0.4. Okay, so ataupun nak lagi baik 0.42 lah pun boleh juga. Okay, saya ambil 66.4. Then
Okay, kita akan ambil kuadran dia. Kita akan tengok. So macam mana nak tentukan kuadran dia? Kita tengok cos positif kan? So cos, macam mana kita tahu cos, this one is positive. So cos positif. So quadrant first, so 66.4 dekat sini, dan fourth quadrant 66.4. Okay, so kita tengok pula interval. Okay, sekarang ni soalan bagi, yang ni selalu orang kantoi kat sini. Kita tengok dulu soalan dia. Soalan bagi theta between 0 and 360. Okay, so theta asal adalah 0, 360. Tapi soalan kita theta plus 60. Okay, maksudnya kita dah tak boleh gunakan interval yang lama. Kita kena gunakan interval yang baru. So theta plus 60. So bila kita ada plus 60 dekat sini, kiri dan kanan kita pun akan plus 60 plus 60. Okay, so interval baru kita adalah 60 and 420. Okay, so apa-apa soalan kita kejap lagi, kita akan refer kepada this one. Kenapa halus sangat mata dia? Okay, kepada this one. Okay, now kita akan tengok kepada dia punya rotation dia. So kita dah tahu cos positif first quadrant, so answer kita adalah 66.4. Okay, masa nak tulis jawapan, kita akan tulis ikut yang soalan kita, theta plus 60. So theta plus 60, sebab soalan dia bagi theta plus 60 kan. Theta plus 60 equals to 66.4. Okay, then untuk second quadrant tak ada, third quadrant tak ada, fourth quadrant. Okay, soalan saya, ramai yang kena pergi buat test. Saya harap semua orang okey lah. Risau pula. Okay, soalan saya, macam mana kita nak cari angle untuk fourth quadrant? Nah, ingat lagi tak? Apa-apa tambah apa-apa, apa-apa tolak apa-apa? 360 minus 66.4. Yes, betul tu. Okay, thank you Nazatul. Dan siapa jawab dekat chat tu, kejap baru nak tengok. Okay, Syahidah. Syahidah cakap 360 minus. Yes, betul tu. So, 360 minus 66.4, kita akan dapat 293.6. Okay. Ramainya. Tak apalah. Okay, then itu adalah jawapan untuk theta plus 60. Lepas tu kita kena check juga. Okay, ini termasuk dalam range ini kan? Okay, so settle lah. Sebab minimum kita adalah 60, kita dapat 66.4. Then 29.3 pun masih lagi termasuk dalam range. Okay, sekarang kita nak cuba check untuk second rotation first quadrant. Okay, so maksudnya ni second rod first quadrant. So maksudnya dia jadi macam ni. Sekejap kita padam dulu. Yang tak berkaitan. Dia akan jadi pusing, kita guna warna hijau lah, nampak sikit. Pusing satu, lepas tu dia tambah lagi 66.4. So maksud dia akan jadi 360 plus 66.4. So bila kita tambahkan, kita akan dapat 426.4. Okay, so adakah 426.4 termasuk dalam range kita yang baru tu, interval yang baru tu? Tak masuk kan? Tak, sebab maksimum kita berapa? 420. Okay, so maksimum kita is 420, tapi kita dapat untuk second rotation first quadrant 426.4. So cancel. Okay, dia macam ni kalau dah cekap ataupun macam kita congak-congak je, kita dah tahu dia dah terlebih daripada 420, tak tulis pun tak apa. Okay, then kita nak cari jawapan untuk theta. So bila kita nak cari jawapan untuk theta, everything yang kita dapat dekat sini kita akan tolakkan dengan 60. Okay, bawa ke sebelah kanan, so kita akan tolak lah. So 66.4 minus 60 dapat 6.4. Then 293.6 minus 60, kita akan dapat 233.6. Okay, so inilah jawapan kita, dan sebenarnya jawapan kita ini sepatutnya akan termasuk dalam range soalan. So termasuk kan? So betul je lah, sepatutnya betul je lah jawapan kita. Okay, so itu adalah example pertama. Ni simple lah ni. Okay, sekarang saya nak tunjuk second example. Ni complicated sikit. Okay, dan tengok pada angle dia pun, angle yang terlibat adalah negative 180 and 180. Okay, so kita tengok macam kita nak settlekan. Ini kita akan melibatkan negative angle sikit lah. Dan bila negative angle, selalunya, kejap kita tulis lah. Okay, selalu kan kita pusing angle kita daripada first quadrant, kita pusing macam ni kan. Ini untuk positif lah.
Tapi untuk negative angle, kita akan pusing dari bawah. Macam tu. Contohnya kat sini kan. Macam tu. Dan bila kita tulis, kita akan tulis macam ni lah. Contohnya angle dia dekat sini negative 293. So kena ada negatif lah untuk menunjukkan itu adalah negative angle dan kita ambil angle kita dari, kita pusing rotation dia dari bawah. Okay, so kita tengok pada soalan kita. Solve 2 cos 2 theta minus cos theta minus 1 equals to 0 for theta between negative 180 and 180. So first kali kita tengok pada soalan, this one is quite complicated dan kita ada tambah tolak. Selalunya bila kita nak solve kan, dia tak ada tambah tolak ni. Okay, paling-paling pun dia adalah darab lah, sama ada dia tulis darab ke ataupun dia buat bracket ke. Yang kita tahu dia indicate darab. Equation tu dalam bentuk multiplication ataupun product. Okay, so kita akan simplify 2 cos 2 theta minus cos theta minus 1 equals to 0 supaya dia jadi dalam bentuk produk ataupun darab. Okay, tak semestinya kita kena guna yang tadi tu yang tadi sum to product tu kita tak boleh guna sebab kita ada minus 1 ni. So tak boleh. Okay, so kita akan gunakan first kali kalau kita tengok kita ada cos 2 theta, kita akan tukarkan cos 2 theta ni menggunakan formula double angle formula. Okay, so cos 2 theta kita ada cos squared theta minus sin squared theta ataupun kita ada 1 minus 2 cos squared theta and lagi satu, salah, ni sin squared. 1 minus 2 sin squared theta and satu lagi kita ada 2 cos squared theta minus 1. Ini semua formula untuk cos 2 theta. Okay, soalan saya, bila kita nak tukar cos 2 theta, kita nak guna yang mana satu? Number 1, number 2 or number 3? Number 3. Okay, Aina kata number 3, orang lain kata apa? Number 3, okay. Okay, Tiong pun kata number 3, Suhana, Zayani semua kata number 3, Amira, Hafiza kata number 3. Kenapa Boleh saya tahu kenapa kita guna number 3? Nadia pun kata number 3. Kenapa kita guna number 3? Sebab kita ada cos ugak tu apa? Boleh jadi kuadratik juga. Syahidah, apa benda typo tu? Okay, so betul tu. Kita akan gunakan number 3 sebab dekat sebelah dia kita ada cos theta. So maksudnya kita kena guna yang ada cos. So yang ada cos ataupun cos theta, yang ada cos theta adalah number 1 and number 3. Tapi bila kita ambil number 1, tak bolehlah kita ada sign pula. So dia akan jadi soalan tu lebih complicated. So kita akan ambil number 3. Okay, so kita akan tukarkan 2 cos 2 theta ni kepada 2 cos squared theta minus 1. Okay, supaya semua angle kita dapat theta dan cos kita semua cos. Okay, kuasa 2 tu tak ada masalah sebab saya dah bagi tahu hari tu kalau kita ada kuasa power pada kita punya trigo, kita boleh settlekan macam ni, keluarkan dia. Okay, apa-apa angle pun lah, apa kuasa pun. Okay, so minus cos theta minus 1 equals to 0. So 4 cos squared theta minus 2 minus cos theta minus 1 equals to 0. So simplify. Minus cos theta minus 3 equals to 0. Dan kalau perasan, ini sebenarnya adalah kuadratik. Cuma selalu kita buat kuadratik for x square minus x minus 3 macam tu kan. Tapi ini dalam bentuk dalam bentuk trigo. Okay, kalau tak ada masalah, boleh terus factorize guna calculator. Tapi kalau tak nampak, okay, kita boleh let kan. So for example, we let u equals to cos theta. So that kita akan dapat 4u square minus u minus 3 equals to 0. Then factorize 4u square minus ni, kita akan dapat u minus 1 4u plus 3 equals to 0. Okay, so dekat sini u minus 1 equals to 0, u equals to 1, 4u plus 3 equals to 0, u equals to negative 3 over 4. Okay, so kita bukan nak selesaikan u, kita akan masukkan balik u equals to cos theta. So cos theta equals to 1 dan juga
cos theta equals to negative 3 over 4. Okay, tak muat dah. Okay, tak apa. Okay, so bila dah sampai dekat sini, okay, ini yang tadi saya bagi tahu. Kita cuba jadikan kita punya trigo tu, kalaupun first kali macam ni, kita check dulu angle dia boleh sama ataupun tak. Kalau angle dia tak sama, okay, kita akan cuba samakan. Okay, contohnya macam tadi kan, soalan kita tu theta dengan theta tak sama. So kita samakan dia punya angle jadi theta, dan kita nampak jadi kuadratik. Kenapa kita nak dalam bentuk kuadratik? Supaya kita boleh factorize dekat sini. Nampak? Itulah maksud kita dalam bentuk darab, produk, factor. So bila dalam bentuk macam ni, kita boleh pisahkan satu-satu. U minus 1 equals to 0, U plus 3 equals to 0. Kita selesaikan satu-satu dan kita akan combine jawapan dia. Okay, so now for each cos theta equals to 1 and cos theta equals to negative 3 over 4, kita akan selesaikan. Okay, untuk cos theta equals to 1, saya nak tunjuk menggunakan graph. Okay, so first kali kita kena tahu graph cos. Graph cos, tak straight lah. Okay, graph cos. Okay, kita buat sekejap. Okay. So, inilah. Okay, graph cos. Dia akan jadi macam ni kan? Macam tu. Alamak, tak cantik. Apalah. Macam ni. So, this is 1. Minimum adalah negative 1. Ini adalah, alamak tak cantik lah. Tak apalah. Okay, so ini adalah pi over 2. Sini adalah pi. 3 pi over 2 pi. Okay, so ini adalah graph cos. Boleh google ataupun dalam nota ada je sebenarnya. Okay, sekarang macam mana nak cari theta daripada graph? Okay, dan kenapa kita boleh guna graph? Kalau nilai kita dekat sini adalah 1, negative 1 ataupun 0, sebenarnya lagi senang kalau kita guna graph. Okay, so sekarang kita tengok dekat graph. What is the value of theta when cos theta equals to 1? Tolong bagi tahu saya. What is the value of theta when the equation is equals to 1? Daripada graph boleh tengok. Okay, tengok 1 dekat mana? Dekat sini. So what is the value of theta? Theta is here. 2 pi. Theta berapa? 2 pi. 2 pi, yes. Another one? We have two values here. 0. 0, yes, betul tu. Okay, kita dapat 1 pada 0, this one, and pada 2 pi. So, terus dapat jawapan 0, 2 pi. Tak perlu buat apa? Tak perlu buat bakir dah. Kalau 1, negative 1 dan 0. Dengan syarat kita kena tahulah dia punya dia punya apa tu nak kata? Dia punya bentuk graf. Tapi, okay, tengok balik kita punya theta is between negative 180 and 180. So sepatutnya, kenapa saya guna pi? Sepatutnya saya guna 180 lah. Okay, saya tukar balik Saya lupa kita punya soalan tu. Okay, saya tukar balik dia punya nilai dia kepada bentuk degree. Okay, 0, 90, 180, 270, 360. Tapi bila tengok balik, theta kita adalah between 180 and negative 180 and 180. So sebenarnya yang dekat bahagian sini, sekejap kita padam sikit. Dekat belah sini kita tak nak guna, sampai 180 sahaja. So maksudnya jawapan tadi tu dia tak yang tupai tadi kita akan buang lah. So sampai sini, then graf kita kalau dia ke belakang dia akan jadi macam ni. Dia akan repeat je balik. Macam tu. Cantik kan? Macam tu. Okay, so sini masih lagi negative 90. So sini masih lagi negative 180. Dia buruk lah. Okay. So nampak je lah bell shape dia macam mana. Okay, so dekat sini ini adalah graf untuk from negative 180 to 180. Okay, daripada sini tolong bagi tahu saya what is the value of theta when cos theta equals to 1 dalam range yang diberi. Berapa? Tak dengar. Kosong je kan? Betul tak kosong je? Sebab yang lain dah tak dah. Sebab kosong je yang dekat 1. Yang dekat sini adalah negative 1. Sini pun negative 1. So jawapan kita sebenarnya adalah 0 je. Okay?
Tadi awal-awal kita dapat 0 dengan 2 pi ataupun 360. Tapi kita terpaksa reject sebab theta kita adalah between 180, negative 180 dan 180. So that's why yang tu theta tu kita tak ambil. So jawapan kita hanyalah 0. Okay. So sebenarnya kalau lagi faham, lagi mudah untuk tengok, kalau kita dapat 1, negative 1 ataupun 0, lagi senang guna graph. Tapi nak guna bakir pun tak ada masalah. Okay. So sekarang kita dah selesaikan the first part. Kita selesaikan the second part. Cos theta equals to negative 3/4. Okay, dekat sini kita guna bakir lah. So gunakan bakir, shift cos modulus 3/4, negative 3/4. So sepatutnya kita akan dapat, ingat masih lagi mod degree sebab theta kita between negative 180 and 180. So kita dapat 41.41. Okay, ini saya tekan ke calculator lah. Okay, then kita tengok kita ada cos, sini cos negatif. So cos negatif kuadran berapa? Second and third. So this is our 41.41 and third quadrant 41.41. Okay. So maksudnya kita akan cari angle daripada sini ke sini dan daripada sini ke sini. Tapi sebab soalan kita sampai 180 sahaja untuk positif, kita takkan ambil yang bahagian, alamak, sekejap. Kita takkan ambil bahagian yang ini. Okay, nampak asalnya kita akan pusing lebih daripada 180, tapi theta kita sampai 180 sahaja. So untuk third quadrant kita akan pusing dari bawah, daripada sini ke sini. Itulah negatif angle tu kita ambil dari bawah. Okay, so Fauzan, awak saja buka ke? Kau terbuka ke tu? Cop, lupa nak beritahu. Since korang kebanyakannya dah ada dekat college, kalau korang nak online sama-sama dengan kawan, kongsi pun boleh, tak ada masalah. Just beritahu saya je supaya saya take note siapa yang share dengan siapa. Okay, saya tak ada masalah pun, asalkan bagi tahu saya. Okay, yang penting jujur lah. Okay, now kita akan tengok interval. We have theta between, kenapa? Tak apalah. Negative 180 and 180. So tak perlu ubah interval sebab soalan kita negatif theta. Okay, then kita akan cari dia punya rotation dia. Okay, so itu sebab saya beritahu tadi. Kita akan cari first angle dia daripada 0 ke atas menunjukkan positive angle. Okay, Tanesh Raj, Ethan and Pirakash. Okay. So theta kita sekarang adalah 180 minus 41.41. So dapat 138.59. Okay, ini adalah untuk second quadrant 180 minus 41.41. Macam tu. Okay, sekarang kita akan tengok yang negatif part pula. Yang negatif part kita jalan daripada sini, masih lagi daripada 0. Okay, tengok pen saya kejap. Kita tukar warna lah baru nampak sikit, warna orange. Okay, daripada sini ke sini. Okay, so kalau ikutkan masih lagi sama 180 sebab dia half daripada bulatan kita kan 180 kan. So tak bergerak. Okay, 180 minus 41.41. Tapi oleh sebab kita bergerakkan kita punya angle dari bawah, so kita kena letak negatif. Okay, so dia akan jadi negatif 180 minus 41.41. So jawapan dia samalah negatif 138.59. Okay, kenapa 180? Sini half bulatan ni 180 tolak 41.41. Dan jangan lupa negatif sebab kita ambil bahagian bawah. Okay, setakat ni clear ke? Kenapa dia negatif 138.59? Ada apa-apa yang perlu saya ulang? Okay, Fauzan kata okay. Orang ni okey tak? Kau tak okey terus tanya sebab ni bahagian negatif. Selalu orang pening bahagian negatif lah. Orang ni okey tak? Madam. Ya saya. Madam boleh repeat yang graph cos theta tu. Repeat yang mana? Cos theta equals to what?
cos theta equals to 1. Okay, sekejap yang tu sekejap. Okay, saya selesaikan yang bahagian negatif ni, semua orang dah clear So saya nak tengok balik yang bahagian graf tadi. Okay, kita ulang balik. Okay, tadi kita ada cos theta equals to 1, yang bahagian graf tadi kan. Okay, kena tunjuk juga graf sebab kadang-kadang graf tu dia lagi simple, tak payah nak baki-baki. Okay, graf cos asalnya macam ni. Okay, so this is 0, this is 2 pi. Tapi oleh sebab kita punya theta adalah negative 180 dan 180. Okay, 180 is here lah, 180. So maksudnya kita kena consider juga bahagian negatif of our graph. Okay, kita tak boleh besar dah, besar. Okay, so maksudnya sini 90, 180 berkurang. So 90, 100, salah. Tak naik. 90, 180. So this one is negative 90, this one is negative 180. Okay, so itu graf kita. Dan graf kita, oleh sebab kita hanya perlu consider theta between negative 180 dan 180, so bahagian ni tak payahlah. Kejap saya padam dulu. Okay, so bahagian ni tak payah, kita nak tengok sebab nanti kita confuse. Okay, so graf kita bentuk macam tu. Okay, then kita nak what is the value of theta. Okay, kalau tengok pada graf, this is our theta. Okay, what is the value of theta when cos kita equals to 1. So kena tahu maximum for sin theta, cos theta is 1. Okay, maximum. Minimum for cos theta and sin theta adalah negative 1. So kita akan tengok, okay, 1 dekat sini. So theta dia apa? Theta dia 0. Sini kan 0. So that's why kita terus dapat theta equals to 0 for theta between negative 180 and 180. Sebab kita hanya consider graf yang bahagian ini sahaja. Kita tak kisah dah, kita tak kacau dah bahagian 360, 270 apa semua tu. Clear? Saya sebut nama Tanisha je lah sebab saya nampak dia yang cakap. Siapa yang tanya sebenarnya? Tanisha ke, Ethan ke, Pirakash ke? Semua orang. Tak, Ethan masih Ethan. Okay, so yang bahagian saya risau bahagian yang negatif. Okay, so bahagian sini settle. Bahagian sini pun dah settle. So macam kita buat selalu bila kita pecah dua, kita cari solution for each pecahan dan kita akan combinekan. Therefore, theta is 0, this one. 138.59 dan juga negative 138.59. Okay, so dah siap. Okay, so untuk soalan ni saya fokus kepada macam nak cari daripada graf dan juga macam mana kita nak deal dengan negative angle. So ingat negative angle kita kira dari bawah, so jawapan dia mesti ada negatif dan saya lagi suka macam ni. Okay, kalau positif kan kita kira 1, 2, 3, 4 macam tu kan. So kalau negatif dia terbalik lah, 1, 2, 3, 4 macam tu lebih kurang. Cara untuk tambah tolak dia tu. Okay, macam tadi. Okay, so that is example seterusnya. Okay, yang ini saya terangkan yang ni ke tak? Ya, saya tengah fikir. Ke saya terus jump kepada, saya rasa saya macam nak terus jump kepada soalan tutor. Ni yang mana tiba-tiba je ni. Sekejap saya pun dah lupa dah. Saya rasa saya nak terus tengok kepada soalan tutor. Sebab ini saya dah lupa dah ni datang mana pula tiba-tiba soalan ni. Formula page 13. Oh, yang ni yang saya nak beritahu tadi. Okay. Itu tak apa. Ini kejap lagi Okay. So saya rasa saya nak masuk kepada soalan tutor terus lah. Saya nak tengok soalan tutor question number 8. Question number 8. Okay, so question number 8. Show that the equation cos x sin x plus cos x minus 1 equals to 0 can be reduced to tangent x 1 minus tangent x equals to 0. Okay, so soalan kita, this is our first question. Hence, so bila hence maksudnya kita kena gunakan apa yang kita dah ada before tu. Hence, soft x on the interval 0 and 2 pi. So maksudnya x kita adalah between 0 and 2 pi both included. Okay, so kita akan start daripada soalan kita. Cos x, sin x
plus cos x minus 1 equals to 0. Kita nak tukar kepada tangent. So, dia macam ni bila soalan kita nak showkan ataupun kita nak ubah dia daripada one form to another form, kita kena tengok apa yang kita perlu tukarkan dia. So, for example, for this question, we have cos. Okay, then kalau kita tengok kita ada bracket kan. So, selalunya kita akan expand dulu. So, kita akan expand cos ni dengan kita punya bracket. So, kita akan dapat sin x cos x plus cos square x minus 1 equals to 0. Then daripada sini bila kita dah tak boleh buat apa-apa, kita akan tengok, kita akan jeling sikit apa yang kita perlu tukar. So apa yang kita perlu tukar adalah tangent. So tangent kita tahu tangent adalah sin over cos. So maksudnya kita akan bahagikan somewhere so that kita akan wujudkan sin over cos. Okay, so kita nak wujudkan sin over cos kan, so kita perlu bahagikan dengan cos. So cuba kita bahagikan semuanya dengan cos. Bahagi. Okay, everything kita bahagikan dengan cos. So kita akan dapat sin x cos x over cos sin x. Cos squared x over cos x, kita akan dapat cos x minus 1 over cos jadi apa Ingat lagi tak? Ingat lagi tak 1 over cos jadi apa? Tak dengar. Cos bukan secant ke? 1 over cos. Secant. Siapa tadi? Suhana ke apa? Check balik nanti. Suhana check balik Okay. So equals to 0. So sekarang ni kalau perasan kita tak menjadikan dia ke arah tangent pun. So maksudnya bukan bahagi cos lah. So agak-agaknya kita perlu bahagikan apa supaya kita wujudkan sin over cos. Betul tak? Okay, so bukan bahagikan dengan cos. Kita akan bahagikan dengan cos square. So that bila kita nak simplify, sin x cos x ni kita potong cos. So dia akan jadi sin x over cos x plus, so cos square over cos square 1 minus 1 over cos square x. Okay, kalau tadi kita dah buat 1 over cos adalah secant. Kalau ada square, so dia akan jadi secant square juga. So secant square x equals to 0. So daripada sini kita dah boleh wujudkan sin over cos dapat tangent x plus 1 minus secant square x equals to 0. Okay, then apa yang kita akan buat adalah kita akan tukar kepada tangent, semua ni kepada tangent. Tapi kita ada secant. So yang ni kita akan gunakan formula yang saya tunjuk tadi tu. Yang cos square plus sin square equals to 1. Then kita boleh wujudkan, tunjuk terus lah. Tak nak lah. Korang tengok sendiri, saya tak tunjuk sebab nanti jauh sangat saya nak scroll. Saya malas nak scroll jauh-jauh. Korang tengok secant square x pada formula page, jumpa dah? Formula page, page 5. Okay, cuba tengok pada page 5, secant square sama dengan apa? Refer formula page 5. Okay, secant square sama juga dengan apa dia? Suara saya sekat-sekat ke? 1 plus tangent square. Suara saya sekat-sekat ke? Tak, okey je. Oh, okey je. Tak boleh. Okay, so secant square kita dah tukar kepada 1 plus tangent square. So seterusnya simplify, kita akan dapat tangent x plus 1 minus 1 plus tangent square x. Minus tangent square x equals to 0. Okay, dah sama ke belum? Belum lagi, sebab kalau kita tengok pada soalan kita perlu factorizekan tangent. So factorize tangent, x dah tinggal sebelah kaki sekejap. Okay, so factorize tangent, then we'll get 1 minus tangent x. Okay, so dah siap shown untuk the first part. Okay, so tengok pada the second part, dia kata hence solve x on the interval 0 to 2 pi. So kita kena solvekan ini. Okay, kalau perasan
macam saya dah bagi tahu tadi, bila kita dah simplify, kita kena make sure bentuk dia dalam bentuk yang kita boleh factorkan so that kita boleh pisahkan dia. So daripada sini kita boleh pisahkan kepada tangent x equals to 0, 1 minus tangent x equals to 0. Okay, sekejap saya nak tunjuk graf tangent. Kat mana saya letak, saya dah lupa, tak apalah, nantilah. Okay, so tangent x ini kita boleh gunakan graf. Nanti saya letak sebab dalam nota saya rasa tak ada graf. Okay, so yang ni kita boleh guna graf sebab kita ada 0. Okay, ni tangent x equals to 1. Yang ni pun sebenarnya boleh guna graf juga. Kejap tengah fikir kat mana saya letak graf tadi yes. Okay, this one. Okay, kalau tengok pada graf tangent, boleh nampak kan? Okay, itu adalah graf tangent. Dia pelik sikit. Dia macam sekerat macam tu. Okay, ni saya besarkan. So, ini adalah graf tangent. Kalau kita tengok tadi, kita ada dua. Tangent x equals to 0 dan tangent x equals to 1. So, kalau kita tengok, kita fokus kepada tangent x equals to 0. So, what is the value of x when tangent x equals to 0? Nah, apa dia? What is the value of x? Kalau kita tengok pada graf, what is the value of x when the value is 0? So, kalau kita tengok, sekejap, apa tu? 0. So, value dia adalah 0, pi dan juga 2 pi. Okay? Pi, 0, pi dan 2 pi. Ini adalah untuk graf. From tangent graph, x adalah 0, pi dan 2 pi. Okay. Nanti saya ingatkan saya untuk share dia punya graph Okay, ini untuk 0 lah. Dan kita cuba tengok dekat 1. Oh, 1 tak boleh. Sorry, lupa. Untuk 1, tangent untuk 1 kita tak boleh tengok sebab dia tak ada penghujung. Kalau perasan graf dia yang dekat atas sekali tu kan, dia sampai infinity. So kita tak boleh nampak exactly what is the value of x lah when tangent kita equals to 1. So untuk yang ini, untuk graf tangent, untuk tangent x equals to 1 kita akan gunakan bakir. So basic angle macam biasa, 1 equals to pi over 4 radian. Okay, then kita akan tengok dia punya quadrant. So tangent positive first and third quadrant. So this is our pi over 4. This is pi over 4. So interval, soalan bagi interval between 0 and 2 pi. Soalan kita pun x, so tak perlu ubah apa-apa. Then kita boleh terus cari dia punya rotation dia. Tolong bagi tahu saya what is the value of x. This one and this one. Apa dia? X equals to pi over 4 and another one. Macam mana nak dapatkan value untuk third quadrant tu? Ini tak ada negatif-negatif sebab soalan kita tak ada negative angle. So how to get the third quadrant? Apa tambah apa? Apa tolak apa? Pi plus pi over 4, madam. Pi plus pi over 4. Okay, so pi plus pi over 4 plus pi over 4. Thank you. Okay, so we'll get 5 pi over 4. Okay, selalu kan kita buat 180 tambah angle kan. So pi 180 is pi. So dapat 5 pi over 4. Okay, so dah ada jawapan untuk bahagian ini, dah ada jawapan untuk bahagian ini. Kita boleh combinekan. Therefore, x is equals to 0, pi over 4, pi, 5 pi over 4, 2 pi. Okay, dah siap.